Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalan yang pertama, kes ini melibatkan di mana seorang suami dan isterinya. Isterinya telah meminta untuk membunuh dirinya kerana isterinya telah mempunyai penyakit Lou Gehrig. Untuk makluman semua, penyakit Lou Gehrig ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf mulai dari otak hingga ke tulang belakang. Pesakit yang menderita penyakit ini akan kehilangan fungsi otot sedikit demi sedikit hingga akan menjejaskan keseluruhan fungsi badannya. Dalam kes ini, isteri lelaki ini telah mengalami kehilangan upaya untuk bercakap dan berjalan dan hanya boleh makan menggunakan tube sahaja. Jelas di sini bahawa isteri yang dituduh telah merasakan bahawa diri dia tidak sanggup menanggung lagi kesakitan yang dia alami walaupun suaminya adalah seorang yang penyayang dan setia untuk menjaganya sepanjangnya. Keputusan ini telah diambil isterinya ini adalah dinamakan eutanasia. Eutanasia ini adalah satu perbuatan mematikan seseorang. Amalan ini melanggar undang-undang di kebanyakan negara-negara. Isu ini banyak menimbulkan kontroversi kerana banyak wujudnya pelbagai persoalan moral dan etika. Bukan sahaja terhadap amalan itu tetapi juga definisinya. Penyokong amalan ini mendakwa bahawa mematikan seseorang yang mengidap penyakit ini merupakan perbuatan yang berperi kemanusiaan. Penentang eutanasia pula melabelkan kaedah ini sebagai bentuk pembunuhan. Di dalam kes eutanasia ini telah dilakukan oleh isterinya adalah eutanasia secara sukarela, iaitu apabila seseorang untuk mempercepatkan kematiannya berdasarkan permintaan dirinya sendiri atau lisan atau bertulis. Dalam kes ini, isteri si lelaki ini telah menulis surat kepada suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada awalnya, si tertuduh ini telah melakukan eutanasia pasif di mana si suami ini telah memasukkan ubat tidur yang berlebihan di dalam tiub makanan si isteri, tetapi si isteri tak berjaya untuk dimatikan. Selepas itu, si tertuduh ini telah mencuba menamatkan riwayatnya dengan cara yang agak agresif, iaitu dengan menggunakan exhaust supaya isterinya boleh dimatikan dengan bahan kimia iaitu karbon monoksida. Perlakuan ini dinamakan eutanasia agresif, iaitu suatu tindakan secara sengaja dan tidak boleh dilakukan oleh doktor dan boleh dilakukan oleh doktor saja atau tenaga kesihatan dan meningkatkan atau mengakhiri hidupnya seorang pesakit. Peguam bela telah mendakwa bahawa si tertuduh melakukan jenayah dengan semangat cinta yang tinggi dan belas kasihan. Manakala peguam pendakwa raya pula mengatakan bahawa perlakuan ini adalah tidak sah dan perlu dihantar ke penjara. Setelah melihat kes ini, perkara ini juga mempunyai kaitan antara kepercayaan etika si suami dengan jenayah yang dilakukan terhadap isterinya. Walaupun perkara tersebut merupakan satu perkara yang mengikuti logik akal. Tidak mungkin seorang suami sanggup untuk membunuh isterinya sendiri, tetapi dengan adanya sifat cinta yang sangat tinggi kepada isterinya, tidak sanggup melihat isterinya sakit berpanjangan. Lalu lebih sanggup isterinya mati dengan tenang daripada melihat isterinya mati kesakitan. Sikap belas kasihan yang dirasai oleh suami satu nilai kemanusiaan yang tinggi dan dimiliki oleh seorang manusia. Kepercayaan suami adalah dengan mengikut kepercayaan etika Buddha iaitu Dharma. Mengikut ajaran Buddha, sesiapa dapat mempelajari dan juga memahami alam semesta nyata juga sebenar seperti Buddha dan menurut kata-kata Buddha dan Sangha yang dikenali sebagai Dharma. Dan mempraktikannya dengan mengamalkan kehidupan yang bermoral dan berpemikiran yang suci. Secara keseluruhannya, tujuan seorang penganut Buddha adalah menamatkan segala kesengsaraan dan kehidupan manusia. Bagi mencapai matlamat ini, penganut Buddha harus menyucikan dan melatih minda sendiri dengan mengamalkan ajaran 8 jalan mulia atau jalan kesehadaan supaya memahami kenyataan. Dengan ini, semua penganut Buddha boleh mengikut langkah demi langkah untuk mencapai kebebasan dan kesengsaraan. Tahap ini dinamakan Nirodha atau Nirvana. Di dalam ajaran Buddha pula, mereka boleh melepaskan duka, iaitu kesakitan yang dialami dengan tenang. Walau bagaimanapun, ajaran Buddha yang sebenarnya adalah tidak boleh membunuh makhluk hidup termasuklah manusia, dan duka ini hanyalah tertumpu kepada kesakitan sementara. Ini bermaksud si suami bukanlah seorang penganut
agama Buddha yang sebenar, tetapi hanya mempercayai etika Buddha tersebut dengan mengambil pandangan daripada sisi bawah. Dia hanya ingin menamatkan segala bentuk kesengsaraan dan kesakitan yang dihadapi oleh isterinya. Pada pendapat saya, hukuman yang harus diterima oleh si suami cukup sekadar menerima hukuman penjara sahaja, kerana si suami hanyalah berpegang teguh kepada kepercayaan etika dan dia ingin melepaskan kesakitan dan kesengsaraan isterinya dengan tenang, tanpa beranggapan bahawa ini adalah satu tindakan jenayah mengikut undang-undang dunia. Walaupun begitu, hukuman penjara perlu dikenakan berdasarkan undang-undang di mana jenayah membunuh yang dilakukan oleh suami dikategorikan sebagai euthanasia agresif, di mana ianya hanya boleh dilakukan oleh seorang pengamal perubatan dan tidak boleh dilakukan oleh ahli keluarga ini. Ini adalah kerana menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan. Menurut pandangan saya pula, saya sebagai seorang yang beragama Islam merasakan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya adalah satu perbuatan yang tidak berfikir panjang. Kod etika melalui perspektif agama Islam adalah melarang umatnya untuk membunuh diri, malahan membunuh walaupun ingin menamatkan kesengsaraan yang dihadapi oleh orang lain atau asas kehendak orang tersebut, dan ini adalah hukum hakamnya. Pada pendapat saya juga, di dalam kes ini, si suami seharusnya meneruskan tanggungjawab dan setia menjaga isterinya sehingga tiba masa isterinya untuk pergi selama-lamanya, kerana Islam berpegang teguh kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah telah menetapkan waktu kelahiran dan kematian seseorang. Oleh itu, kita sebagai orang yang bertanggungjawab sebagai ahli keluarga perlulah memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih.